Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Azman bin Ismail atas segala tunjuk ajar yang telah diberi. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan satu isu semasa tentang keguruan dan perkaitannya dengan etika dan perundangan. Baiklah, subjek pada hari ini yang ingin dikupas iaitu subjek profesionalisme keguruan di bawah kod EDUP 2132. Baiklah, sebelum kita masuk kepada isu semasa secara terperinci, marilah sekiranya kita memahami terlebih dahulu definisi-definisi yang terdapat di dalam tajuk ini. Baiklah. Kita sedia maklum bahawa guru-guru yang bertauliah terdapat di negara kita bertebaran, adanya kebanjiran guru-guru dalam kalangan murid-murid. Kenapa guru-guru ini penting? Kerana guru-guru merupakan satu penggerak utama dalam kemenjadian seseorang murid. Percaya atau tidak bahawa bermulanya daripada seorang guru, maka lahirlah murid yang bertamadun. Definisi yang pertama iaitu profession. Profession menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, profession ialah satu pekerjaan yang memerlukan kepada satu pelajaran yang tinggi dan latihan yang sangat khusus seperti bidang undang-undang, bidang keguruan sekalipun. Keguruan pula bermaksud satu tugas ataupun tanggungjawab kerjaya sebagai seorang guru. Secara rumusannya, profession keguruan ini bermaksud satu pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, yang mana ia merupakan satu profession paling utama dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat, melibatkan terutama sekali dalam kalangan murid-murid. Kedua pula ialah etika. Etika menurut ahli falsafah ialah satu peraturan perilaku dan kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain. Kod etika profesional pula adalah satu alat kawalan yang digunakan sebagai salah satu tindakan ataupun digunakan salah satu panduan dalam mendisiplinkan seseorang. Kod etika profession keguruan pula ialah sama seperti profession yang lain. Guru perlu mematuhi peraturan, guru perlu mematuhi kod etika demi untuk menjaga imej, maruah, akhlak dan kepribadian diri sebagai seorang guru. Seterusnya, perkataan perundangan. Perundangan ini berasal daripada perkataan undang-undang yang bermaksud satu peraturan yang ditentukan oleh sesebuah organisasi. Perundangan ialah undang-undang bertulis yang telah digubal oleh penggubal undang-undang yang lain. Seterusnya kita masuk kepada inti utama pada hari ini iaitu isu-isu semasa yang berlaku dalam keguruan dan perkaitannya dengan yang pertama Kod Etika Keguruan Malaysia dan yang kedua Peraturan Tata Laku dan Tata Tertib Penjawat Awam 1993. Kerana dua peraturan ini dan kod etika ini sangat penting dan saling berkait rapat dalam memastikan integriti seseorang guru. Apakah yang dimaksudkan dengan kod etika keguruan? Baiklah, bagi seseorang guru, penting dan perlu untuk mematuhi kod etika yang telah digariskan seperti menjaga maruah diri, imej, akhlak dan kepribadian seseorang guru. Baiklah, imej yang ditunjukkan ini adalah perlu dan boleh diteladani oleh seseorang murid supaya dapat meletakkan kedudukan guru ini dalam kedudukan yang tinggi. Baiklah, di Malaysia, tata susila profession keguruan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah merupakan salah satu daripada landasan dan garis panduan untuk setiap guru bagi menjaga imej profesionnya. Dirumuskan bahawa kod etika perguruan ini dalam ikrar keguruan. Baiklah, di dalam tata susila profession keguruan ini terkandung 4 poin utama iaitu tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profession keguruan. Baiklah, dalam kupasan ini akan saya terangkan secara terperinci
Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab ini berdasarkan isu-isu yang akan dikupaskan sebentar saja lagi. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengaitkan isu-isu semasa ini dengan peraturan dan perundangan. Dalam peraturan dan perundangan ini terdapat satu peraturan yang khusus untuk guru-guru, iaitu dinamakan Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Di dalam saya punya pembentangan pada hari ini, saya akan membincangkan 4 isu tentang keguruan dan perkaitannya dengan etika dan juga peraturan keguruan. Baiklah, isu yang pertama yang cuba dikupaskan iaitu tentang penderaan kanak-kanak. Baiklah, mari kita lihat dulu video yang telah dipaparkan sebentar saja lagi. Seorang murid lelaki tahun 2 dikatakan mengalami pendarahan di kedua-dua belah telinga serta kecederaan pada tisu lembut di bahagian muka selepas mendakwa ditampar guru sekolahnya di Kota Baru, Kelantan Rabu lalu. Kejadian disedari bapanya Khairul Ashraf Razali 33 tahun apabila mendapati kedua-dua belah pipi mangsa bengkak. Pada 23 Ogos 2023, hari Rabu yang lalu, anak kami Arsyad bin Khairul Ashraf, seorang murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Seri Melo, telah mengadu kepada kami selepas balik dari sekolah bahawa beliau telah dipukul dan ditampar bertubi-tubi oleh seorang guru sekolah tersebut. Anaknya, Arsyad, 8 tahun, mendakwa sebelum ditampar, guru terbabit telah mencarinya di dalam kelas pada sebelah pagi ketika semua murid sedang bersedia untuk menjawab ujian pertengahan tahun. Tindakan itu dikatakan susulan aduan anak guru terbabit yang juga rakan sekelas Arsyad mengenai pergaduhan mereka sehari sebelum kejadian. Ujarnya, setelah melakukan pemeriksaan dan rawatan di Hospital University Sains Malaysia HUSM, Arsyad telah dimasukkan ke ward selama 2 hari. Pihaknya turut kesal dengan tindakan lambat daripada guru dan pihak sekolah untuk memaklumkan mengenai kejadian yang berlaku. Selain polis, pihaknya turut memohon tindakan segera diambil Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud ketika dihubungi media mengesahkan menerima laporan berhubung kes itu dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Baiklah, melihatkan kepada video yang telah kita tonton sebentar tadi, ini menunjukkan sinopsis secara ringkas tentang seorang murid yang bernama Arsyad yang mengalami pendarahan di kedua-dua belah telinganya serta kecederaan pada tisu lembut di bahagian mukanya selepas mendakwa ditampar berkali-kali oleh seorang guru di sekolahnya. Hal ini terjadi berikutan oleh disebabkan pergaduhan kecil yang berlaku dalam kalangan murid tersebut dan anak kepada guru tersebut sehari sebelum kejadian. Melihatkan kepada peristiwa ini, ia satu yang menyedihkan kerana sepatutnya bagi seorang guru perlu menyantuni seorang murid. Jika berlaku kesalahan, tegur dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Kita tahu bahawa kekerasan ataupun penderaan ini dia terbahagi kepada 3, iaitu penderaan secara fizikal, penderaan secara emosi ataupun mental dan penderaan seksual. Untuk isu ini yang dikupaskan ini ia berkaitan dengan penderaan secara fizikal. Baiklah, kita sambung kepada apakah keberkaitan isu yang telah kita kupas tadi dengan etika perundangan. Jika menurut kepada kod etika keguruan, tanggungjawab guru terhadap murid itu gagal dipenuhi. Kerana apa? Sepatutnya seorang guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan seseorang murid itu. Jika berlaku sesuatu kesalahan, santuni dia, tegur dengan cara yang berhikmah. Kerana guru ini lebih banyak ilmu pengetahuannya. Ada tata susila yang perlu dipatuhinya dan ada cara yang berhikmah untuk menegurnya, bukan dengan cara kekerasan. Yang kedua, kod etika yang telah gagal dipatuhi oleh seseorang guru dalam isu ini ialah tanggungjawab terhadap profesion keguruan tersebut. Bukan sahaja ia memberikan kesan kepada dirinya sahaja, bahkan ia mencemarkan nama baik sebagai seorang guru dalam kalangan guru-guru yang lain juga. Kerana seorang guru
perlulah dan semestinya tidak melibatkan di dalam kegiatan yang akan menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Seorang guru perlulah menjaga naik nama baik dan imej sebagai seorang guru. Baiklah, perkaitan yang cuba dikupaskan tentang isu penderaan kanak-kanak ini terhadap perundangan yang terkandung dalam peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Ada dua. Peraturan yang pertama iaitu peraturan 4/2/D, tidak boleh berkelakuan sedemikian cara hingga memburukkan nama baik perkhidmatan awam. Ia sama seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, merosakkan dan mencemarkan imej seseorang guru. Bukan sahaja memberi kesan kepada guru tersebut, bahkan memberi kesan kepada guru-guru yang lain yang terdapat di Malaysia ini. Yang kedua, peraturan 4/2/G tidak boleh tidak bertanggungjawab. Maksudnya, seorang guru perlulah ada tanggungjawab. Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan kepada murid dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan kepada guru itu sendiri. Ini kerana apa? Kerana jika berlakunya masalah tersebut, ia bukan sahaja mencemarkan profesion keguruan tersebut, bahkan ia boleh menyebabkan profesion keguruan ini dipandang enteng oleh masyarakat. Seterusnya meruntuhkan ataupun memberikan kesan negatif kepada kemenjadian seseorang murid tersebut. Kita masuk kepada isu yang kedua, iaitu isu guru bercinta dengan murid. Mari kita lihat kupasan video ini. Polis Sepang mengesahkan menerima laporan kes pelajar lelaki berusia 17 tahun yang didakwa menjalinkan hubungan dengan gurunya. Ketua Polis Daerah Sepang, Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, kes sedang disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Dalam satu kenyataan, Wan Kamarul menjelaskan kes disiasat bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang Selangor. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku 12 Disember tahun lalu ketika mangsa didakwa telah diperlakukan pengantunan oleh guru matematiknya di perpustakaan. Siasatan mendapati mangsa menjalin hubungan terlarang dengan gurunya yang telah berkahwin dan mempunyai 5 anak. Bagaimanapun, hubungan terlarang itu pernah dihalang ibu remaja terbabit sebelum ini. Kes menjadi tular selepas satu hantaran dimaknai oleh saudara mangsa yang meluahkan perasaannya berhubung kes berkenaan. Bagaimanapun, hantaran telah dibuang tidak lama kemudian. Polis dalam pada itu telah memanggil remaja lelaki terbabit termasuk gurunya bagi rakaman percakapan. Satu kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat. Orang ramai diminta tidak menimbulkan sebarang spekulasi berkaitan kejadian. Berdasarkan video yang dikupas sebentar tadi, kejadian ini baru-baru sahaja berlaku awal tahun ini dan memaparkan tentang guru wanita yang sudah mempunyai suami dan 5 orang anak didakwa bercinta, mempunyai hubungan dengan pelajarnya yang berusia 17 tahun. Terdahulu, pihak polis telah menerima laporan bahawa daripada keluarga remaja lelaki terbabit yang mendakwa guru tersebut menjalinkan hubungan dengan anak muridnya. Baiklah, perkara ini amat merisaukan. Kalau kita lihat, ia bersangkutan dengan penderaan secara seksual. Kerana apa? Kerana murid-murid yang pelajar yang berumur 17 tahun ini masih lagi di bawah umur dan seorang guru tidak patut ada isu bercinta dengan seorang muridnya. Kerana murid ini kerana bagi seorang guru perlu untuk memberi ilmu pengetahuan, bukan bercinta dengan seorang murid. Baiklah, mari kita lihat pula apakah perkaitan dan yang terdapat tentang isu ini dengan kod etika yang perlu dipatuhi dan peraturan yang perlu dipatuhi. Sebenarnya, apabila mendengarkan isu yang terjadi ini, saya agak khawatir dan agak pelik. Bagaimana seorang guru boleh terfikir untuk bercinta dengan seorang muridnya, sedangkan itu muridnya? Dan walhal guru tersebut pun sudah mempunyai suami dan anak. Namun, tidak mengapa, kita cuba nak mengupas tentang perkaitan masalah tersebut dengan kod etika dan juga peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang guru. Baiklah, kod etika yang pertama juga, yang sama seperti tadi,
tanggungjawab terhadap murid tersebut. Guru perlulah mengutamakan kebajikan murid. Bukan dengan cara kita bercinta. Ya, betul kita perlu menyayangi murid kita, pelajar kita. Walau bagaimanapun, konsep menyayangi dan cinta itu ada tahapnya. Cinta terhadap murid, cinta terhadap guru adalah berbeza konsepnya. Cinta terhadap kekasih. Jadi sebagai seorang guru, perlu faham bagaimana kita nak menghadkan, melimitkan konsep sayang kita itu sehingga mampu untuk mengawal ataupun menjaga integriti kita sebagai seorang guru. Baiklah, faham? Kita teruskan pula kepada tanggungjawab guru tersebut terhadap ibu bapa. Kita tahu bahawa ibu bapa ini telah memberikan 100% kepercayaan kepada guru dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Bagi apa? Bagi menuntut ilmu. Jadi tidak wajarlah sekiranya guru-guru mengambil peluang ini dan merosakkan peluang dan membuatkan memberi kesan yang negatif kepada tanggapan ibu bapa tersebut terhadap guru. Ia menyebabkan hubungan yang terjalin ataupun hubungan baik yang terjalin di antara guru dan murid ini dan ibu bapa ini, guru dan ibu bapa ini, hubungannya musnah begitu saja. Kerana ibu bapa tiada kepercayaan lagi kepada guru. Kerana guru ini gagal untuk mematuhi kod etika keguruan yang terdapat dalam profession keguruan ini. Baiklah, seterusnya dari segi perundangan pula, peraturan 4/2/D sama juga seperti tadi yang telah saya bincangkan, iaitu tidak boleh berkelakuan sedemikian dengan cara sehingga memburukkan nama dan perkhidmatan awam. Secara tidak langsung, pertama sekali ketika saya mendengarkan isu ini, saya merasakan satu tanggapan yang negatif terhadap guru tersebut. Jikalau saya sendiri telah merasakan tanggapan yang negatif, bagaimana dengan masyarakat luar yang lain? Boleh jadi masyarakat memberikan tanggapan yang negatif kepada semua profession keguruan. Bukan sahaja guru tersebut, tapi seluruh guru. Ia menyebabkan imej profession keguruan itu tercemar dan tidak baik. Kerana guru ini fungsinya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan di sekolah masing-masing. Baiklah, peraturan 4A pula ialah tidak boleh melakukan gangguan seksual. 17 tahun merupakan murid-murid yang masih lagi di bawah umur yang perlu kita jaga, yang perlu kita santuni dengan cara yang baik. Bukan kita layan dengan cara yang melebihi had sepatutnya. Dan disebabkan itu, jika berlaku masalah bercinta dan sebagainya, ia bersandarkan kepada, merujuk kepada gangguan seksual. Guru melakukan gangguan seksual terhadap murid-murid. Dan ini adalah hal yang membimbangkan. Walaupun ia melibatkan guru perempuan ataupun guru lelaki. Jadi sebagai seorang guru, penting untuk faham intipati yang terdapat dalam kod etika keguruan dan juga peraturan-peraturan yang terdapat dalam profession keguruan supaya tidak melebihi batas-batas yang sepatutnya. Baik, Kementerian Pendidikan memantau perkembangan isu seorang guru yang didakwa menggunakan pelajarnya untuk mencipta kandungan di TikTok. Menterinya Fadlina Sidik menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan langkah intervensi atau tindakan yang sewajarnya jika menerima aduan. Kita memantau perkara ini dari semasa ke semasa. Sebarang aduan kita minta kemukakan pada KPM. Apatah lagi kalau ia menjejaskan integriti dan etos kerja seorang guru lah, ya, yang maknanya tidak mendapat apa-apa kebenaran dan barangkali memberikan impak yang negatif kepada keseluruhan ekosistem pendidikan. Saya pantau perkara ini dengan ketat dan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa apa tindakan sekiranya ada ataupun intervensi yang kita akan buat di peringkat KPM sekiranya ada aduan rasmi yang kita terima. Beberapa hari lalu terdapat rungutan di media sosial berkenaan seorang individu yang dikatakan seorang guru di sebuah sekolah swasta memuat naik sebuah video yang memaparkan dia menggeledah beg sekolah milik para pelajar sebagai kandungan atau konten di TikTok. Guru itu juga didakwa menjadikan para pelajar dan aktiviti hariannya bersama pelajar sebagai bahan untuk dimuat naik ke akaun TikToknya yang memiliki lebih 1 juta pengikut. Ia menimbulkan persoalan dan kebimbangan dalam kalangan netizen, terutama selepas beberapa komen kurang sopan yang ditujukan kepada pelajar ditemui pada video-video yang dimuat naik.
KPM menegaskan bahawa berdasarkan video yang dipaparkan sebenar tadi menunjukkan bahawa KPM menegaskan bahawa tidak akan berkompromi dengan mana-mana guru yang menjadikan murid sebagai konten ataupun kandungan di dalam media sosial. Jika ini tidak dipatuhi oleh guru, maka tindakan tata tertib dan tata susila akan diambil. Media sebelum ini melaporkan bahawa ibu bapa resah dan menyelar tindakan segelintir guru yang menggunakan anak murid sebagai kandungan untuk dimuat naik di dalam laman sosial mereka masing-masing demi mengejar populariti dan mendapat habuan peribadi. Majlis Permufakatan Persekutuan Ibu Bapa Nasional PIBGTN juga melaporkan menerima sekurang-kurangnya 1 aduan sehari daripada ibu bapa mengenai anak mereka yang dijadikan kandungan peribadi media sosial guru. Ini menunjukkan satu situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini lah. Kita tahu bahawa di era globalisasi ini terdapat banyak aplikasi interaktif untuk berhubung di antara guru-guru dan murid-murid, di antara guru-guru dan juga orang luar. Sebagai contoh, aplikasi TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Dan jika ada segelintir guru yang menyalahgunakan platform ini demi untuk mendapat habuan ataupun mendapat income daripada aplikasi ini, maka semestinya ia telah melanggar satu garis panduan yang telah digariskan oleh KPM. Mari kita lihat apakah kaitan isu yang ketiga ini tentang guru menjadikan murid sebagai konten dengan etika dan perundangan di Malaysia sebagai pendidik. Baiklah, yang pertama, kod etika keguruan semestinya lah ia telah gagal mematuhi tanggungjawab terhadap murid. Sebagaimana kita tahu, kita perlulah mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid tersebut. Jika kita menyiarkan murid-murid sebagai konten, bukankah itu sebenarnya telah menyebabkan satu keselamatan murid itu terjejas? Betul tak? Baiklah, yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Ibu bapa telah memberikan satu kepercayaan yang penuh kepada guru-guru untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, jika kepercayaan ini disalahertikan dengan menjadikan anak-anak mereka sebagai konten ataupun kandungan dalam media sosial guru-guru demi untuk mengaut keuntungan, maka di sini nampak bahawa guru-guru gagal untuk menyelesaikan ataupun memenuhi tanggungjawab yang telah diperuntukkan dalam kod etika kegunaan terhadap ibu bapa. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat. Kenapa? Kerana kalau kita tahu bahawa intipati dalam kod etika tanggungjawab terhadap masyarakat iaitu berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima oleh masyarakat. Tingkah laku yang sopan ni bermaksud menghormati murid, menghormati ibu bapa, tidak menjadikan mereka sebagai kandungan untuk mengaut keuntungan sendiri semata-mata. Seterusnya, kaitan dengan perundangan pula, peraturan yang termaktub dalam Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993, iaitu yang pertama, Peraturan 4-2-D, sama juga tidak boleh berkelakuan sedemikian dengan cara sehingga memburukkan nama baik perkhidmatan awam. Sekiranya hal ini terjadi ataupun tersebar, kita tahu media sosial ini adalah salah satu medium yang boleh menyebar dengan cepat dan pantas seperti COVID-19. Hanya dengan menggunakan satu jari saja, tekan tik-tik, terus tersebar. Maka apabila media sosial ataupun konten dan kandungan ini tersebar sebegitu sahaja, meluas seluruh Malaysia, bukankah ia memberi kesan yang buruk kepada nama baik guru tersebut, bahkan nama baik sekolah tersebut, bahkan nama baik KPM sebagai sebuah organisasi untuk guru-guru. Yang kedua, Peraturan 4-2B, seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan yang memungkinkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kepentingan awam. Contohnya seperti inilah, guru-guru menjadikan murid-murid sebagai konten, buat rakaman, muat naik di dalam media sosial, dapat keuntungan dari apa yang dimuat naik tersebut, dan keuntungan tu hanya untuk dirinya sendiri. Dan semestinya perbuatan ini salah kerana ia menunjukkan bahawa ia sangat-sangat berkepentingan peribadi guru tersebut sahaja dan tidak memberi manfaat terhadap perkembangan dan kemenjadian murid tersebut.
Isu yang keempat iaitu isu terakhir yang cuba saya kupaskan iaitu isu guru mengeluarkan kenyataan di media sosial. Berdasarkan apa telah saya nyatakan dengan isu sebelum tadi, ia berkait sebenarnya media sosial, kenyataan di media sosial, konten di media sosial. Sangat berkait rapat kerana kita di zaman yang mana semua menggunakan IT. Semua hanya dengan menggunakan hujung jari sahaja. Akan tersebar satu berita, satu maklumat tu secara meluas tanpa sepadan. Seperti ibarat penyebaran COVID-19 lah, secara macam tu sahaja. Baiklah, sinopsis kes yang berlaku sebenarnya adalah seorang cikgu yang bernama Cikgu Muhammad Fadli bakal berdepan tindakan buang kerja ataupun turun pangkat oleh KPM susulan daripada hantaran di media sosial. Apa yang dihantarkan sebenarnya di media sosial sehingga menyebabkan dia menerima tindakan tata tertib sedemikian? Mari kita lihat. Yang pertama, kerana ia mengkritik jadual waktu dan mata pelajaran yang diajar di sekolah. Pertuduhan kedua pula, kerana membuat hantaran di Facebook laman sosial mengenai subjek yang diajar kepada murid tahun 1 di sekolah rendah. Dan pertuduhan yang ketiga pula, berkenaan tindakan cikgu ini membuat siaran langsung di Facebook dengan bercakap mengenai banyak silibus yang mengarut dan syok sendiri. Baiklah, tidak patut bagi seorang guru yang berintegriti, yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap murid, terhadap guru, terhadap ibu bapa, terhadap profesion guru tersebut dan masyarakat sekalipun mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh menyebabkan dan mencemarkan nama baik sesebuah organisasi, bahkan nama baik profesion keguruan tersebut. Kenapa? Kerana sebelum guru menjadi guru telah mempelajari apa kod etika, apa peraturan yang perlu dipatuhi secara terperinci. Maka tidak wajar bagi seorang guru sekiranya menyatakan apa yang dihasratkan di media sosial dengan jikalau tujuan baik sekalipun, ia sebenarnya telah melanggar kod etika yang terdapat dalam profesion keguruan tersebut. Apakah sebenarnya kaitan isu ini, guru menjadikan guru mengeluarkan kenyataan di media sosial yang mengaitkan organisasi KPM itu sendirilah dengan etika dan perundangan kita? Apakah kaitannya? Yang pertama, kod etika keguruan ni semestinya yang pertama tanggungjawab terhadap profesion keguruan, yang mana termaktub tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Jika guru sendiri menunjukkan satu imej yang mana memburukkan nama profesion guru ataupun memburukkan imej organisasi KPM itu sendiri, maka tidak wajar dan menampakkan bahawa integriti seorang guru itu kurang. Yang kedua adalah perundangan. Dari segi perundangan, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993, Peraturan 19(1)(C) membuat apa-apa ulasan tentang dasar, rancangan atau keputusan kerajaan. Maka di sini kita lihat bahawa termaktub bahawa adanya peraturan yang melarang bahawa kita menyeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh membuat ulasan ataupun kenyataan tentang dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Maka ia bercanggahlah dengan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah dimaktubkan dalam profesion keguruan tersebut. Sekarang kita lihat rangkuman semua sekali isu-isu ini. Apakah sebenarnya kesan dan tindakan yang bakal diambil sekiranya guru-guru gagal mematuhi peraturan-peraturan pegawai kelakuan tata tertib 1993. Kita lihat yang pertama, amaran. Semestinya pertama sekali akan diberikan amaran. Sekiranya amaran ini pun tidak mampu ataupun tidak gagal untuk menyedarkan guru tersebut, maka akan buang kerja ataupun diberikan denda ataupun turu pakai ataupun tangguh pergerakan gaji ataupun lucuk hak emolumen. Sekarang kita bincangkan pula apakah cadangan-cadangan untuk mengatasi isu-isu yang telah kita bincangkan tadi. Ada 3 cadangan yang boleh saya ketengahkan. Yang pertama, latihan etika. Yang kedua, dasar sekolah. Dan yang ketiga, pemantauan dan penilaian. Yang pertama, kita tengok latihan etika. Latihan etika ni bermaksud guru-guru boleh diberikan satu latihan etika untuk meningkatkan kesedaran mereka tentang kod etika yang perlu dipatuhi supaya dapat mengelakkanlah daripada berlaku perkara-perkara ataupun isu-isu telah disebutkan sebentar tadi. Yang kedua, dasar sekolah. Sekolah juga boleh mewujudkan satu dasar
berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengurusan akademik dan sebagainya, supaya guru-guru ini tahu limitation ataupun pembatasan dalam penggunaan sesuatu maklumat, sesuatu teknologi dan sebagainya, supaya tiadanya isu-isu yang dibangkitkan seperti yang telah disebutkan sebentar saja tadi. Dan yang ketiga, pemantauan dan penilaian. Guru-guru juga boleh dipantau dan dinilai terhadap etika-etika yang dilaksanakan supaya perkara ini dapat ditangani secara awal dan tidaklah guru-guru itu melakukan melakukan kesalahan dalam etika tersebut secara terus. Jika adanya pemantauan, benda ini boleh ditapis secara satu persatu, perlahan-lahan. Sekian sahaja perkongsian dan perbincangan saya berkenaan tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan guru-guru berkait dengan kod etika profesi perguruan dan juga perundangan iaitu peraturan tata susila dan tata tertib guru. Baiklah, semoga info dan maklumat yang dikongsikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih di atas kesudian mendengarkan perbincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti.